Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat petang semua. Okey, kita tinggal beberapa lagi latihan untuk memahami analisis penyelidikan siri 2 ni. Pagi tadi kita dah selesai univariate. So untuk petang ni adalah multivariate. Okey, sambil-sambil kita nak tunggu sahabat-sahabat kita yang lain. Macam tadi juga lah kan, sebaiknya kita mula bila semua dah ada, sebab kita ni melibatkan latihan hands-on. Jadi kalau kita dah start latihan topik tu ataupun latihan itu sendiri, kita tak boleh nak patah balik dah, kan? Kita akan terus ke depan saja. Jadi untuk analisis penyelidikan multivariate ni, macam saya intro kemarin, bila aras dalam PhD dan master ni, ramai yang setuju bahawa multivariate ni adalah aras untuk PhD. Tapi bagi saya sebenarnya tak ada masalah kalaupun ANOVA untuk pengajian PhD. Jadi ada setengah orang dia rasa multivariate ni susah. Jadi kita nak kongsi petang ni lah. Asasnya siapa yang dah tahu t-test tadi, ANOVA sahala, ANOVA dua hala, ANCOVA, SPANOVA, itu semua adalah asas. Jadi nak buat multivariate ni, bagi saya yang kita nak ubahnya sekarang dekat dependent variable. Tadi ANOVA sahala ada satu IV. Kemudian kita ada 2 IV untuk ANOVA dua hala. Dan kita ada belajar sampel bebas. Kita ada sampel berulangan. Kita dah buat SPANOVA dah. Satu sampel bebas, satu sampel berulangan. Kita ada ANCOVA, dah ada covariate. So dalam multivariate ni kita ada COVA juga ni, ada covariate. Beza dia, DV dia lebih daripada 1 dan dia ada covariate. Tu jadi MANCOVA. Jadi petang ni kalau kita dah faham konsep pagi, petang ni santai. Saya pun predict kita tak adalah sampai pukul 5 sebenarnya. Saya faham hari Ahad kadang-kadang kita nak kena habis awal dan sebagainya. Jadi kita ada beberapa latihan saja untuk multivariate ni. Cuma saya nak perlahan sikit untuk multivariate ni. Sambil-sambil tu saya nak kupas juga apa beza yang kita buat pagi tadi, antara t-test ANOVA ataupun univariate dengan MANOVA dan MANCOVA ni. Cuma bezanya dekat MANCOVA ni melibatkan kiraan faktorial. Faktorial ada yang kalau yang senior lah kalau yang pensyarah kalau dapat supervisor lama-lama tu dia minta, oh nanti you buat MANOVA 3 darab 3. So buat MANOVA saya nak at least kena 2 darab 3, 2 darab 2, 3 darab 3. Jadi kita pun tak faham apa maksud faktorial 2 kali 2, 3 kali 3 tu. So dia ada dalam MANOVA. Nanti kita akan explore beberapa latihan untuk MANOVA. Okey, dia juga dipanggil sebagai multivariate lah. So tetap ada 2, ada sampel bebas dan sampel berulangan, plus kita ada covariate. Yang maksudnya ada faktor ketiga atau faktor kawalan ketiga dalam memberi pengaruh antara IV dan DV. Okey, kita mulakan dengan ujian MANOVA. Okey, kita mulakan dengan kes. Biasa kita terus mudah faham kalau dengan latihan. So sekarang ni kita buka jadual sama macam folder pagi tadi. Jadi kita sambung, kita pergi pada jadual 6.1. Seorang pensyarah Fakulti Sains Kognitif. Seorang pensyarah Fakulti Sains Kognitif mengesyaki bahawa jantina. Okey, jantina ni IV ke DV? IV lah. IV, jantina IV mungkin merupakan yang menentukan aspek kemahiran berfikir. Ada banyak tu. Kemahiran membuat inferensi, kemahiran menilai hujah, kemahiran membuat andaian. Jadi ada berapa DV? DV kita ada 3. Bila DV lebih pada 1, kita boleh guna multivariate. Dalam kes ni kita guna MANOVA kerana DV kita ada 3, iaitu kemahiran membuat inferensi DV 1, kemahiran menilai hujah DV 2, kemahiran membuat andaian jadi DV yang ketiga. IV kita apa? 1 tadi, jantina. Okey, beliau menjalankan kajian seramai sampel N kita adalah 278. Dia ambil daripada populasi. Jadi persamplan kita 278 daripada populasi 1,000, 135 lelaki, 143 perempuan. Okey, data bagi ketiga-tiga aspek kemahiran berfikir dikumpul dengan menggunakan soal sidik. Ini adopt lah. Mengambil soal sidik yang dah sedia ada daripada Watson Glaser, iaitu Creating Thinker Appraisal, yang mengandungi 80 item kesemuanya. Jadi persoalan sekarang, jantina. Jantina iaitu laki dengan perempuan. Mana yang lebih?
kepada kemahiran membuat inferensi, kemahiran membuat andaian dan juga kemahiran menilai hujah responden. Ini senang je sebenarnya. Kalau ikutkan IV kita 1, DV ada 3. Pakai sampel bebas. Okey. Macam step macam kita buat ANOVA 2, ANOVA Sala. ANOVA Sala 1 IV kan. Cuma bezanya DV lebih daripada 1. Okey, hipotesis penyelidikan kita, jantina merupakan faktor yang menentukan kemahiran membuat inferensi, kemahiran membuat andaian dan kemahiran menilai hujah di kalangan pelajar Fakulti Sains Kognitif di Universiti Teknologi. Okey, hipotesis null bukanlah, jantina bukan merupakan faktor yang menentukan 3 kemahiran itu. Okey, step dia ni, saya ulang balik, jadual 6.1 ini step dia. Pendek je step dia. Buka jadual 6.1, klik analyze GLM. Okey, kita dah masuk multivariate. Bila dah ada DV lebih daripada 1, kita kena pilih GLM multivariate. Masukkan ke tiga variable bersandar. DV kita ada 3 tadi kan? 3 kemahiran tadi. Masukkan ke tiga variable bersandar dalam petak dependent variable dan masukkan jantina dalam fixed factors. Okey, klik option jantina display mean for, pilih descriptive statistik dan homogeneity test, klik continue. Sekarang ni IV kita cuma jantina 2. Jadi kita tak buatlah buat pair comparison, buat Benferin itu kita tak buat. Jadi kita ada 4 step mudah je. Mohon semuanya kita ikut step ni. Kita ada 4 langkah semuanya. Macam biasalah kalau dah siap nanti bagi tahu ataupun tak jelas kat mana-mana, sangkut dekat step mana-mana maklumkan. Sama je. Kalau sebenarnya apa yang kita dah buat pagi tadi, petang ni sama je. Cuma beza dia, biasa tadi kita bincang pagi di independent variable tu. Ada yang 1, ada yang 2. Tadi petang ni dependent variable pula banyak. Dalam kes ni IV cuma 1 je jantina. Nanti respon kat chat kalau dah siap. Okey ke semua? Ringkas ni 4 step je. So kita guna multivariate sebab kita pilih multivariate sebab dependent variable lebih daripada 1. Kat dalam kes ni ada 3 DV. Jadi masukkan ketiga-tiga tu dalam kotak ataupun dalam petak dependent variables dan kita masukkan jantina dalam fixed factor lah. Sama macam pagi tadi, fixed factor tu merujuk pada independent variable. So kita terus pada klik option, jantina masuk dalam petak display mean dan descriptive statistik dan homogeneity test, klik continue, klik OK. Dapat ke? Mohon respon sebab saya nak tahu juga sama ada dapat ke tak dapat. Kalau ikutkan proses ni mudah lah. Kalau pagi tadi kita boleh buat data berulang, sampel bebas, bilangan IV, kita dah boleh buat SPANOVA. Maksudnya memang boleh sangatlah kita nak buat analisis MANOVA sampel bebas ni. Okay, Azrul, terima kasih. Megendran, semua dapat dah. Dua-dua dapat. So, saya mengandaikan yang lain-lain juga dapat sebab saya tunggu respon. Jadi, mungkin ada yang tengok je, oh ini senang, faham. Mungkin ada yang tak buat kan. Okay, jadi result dia. Okay, sebelum tu, minta maaf. Saya terlupa yang ni. Okay, yang lain-lain semua. Azrul, Megendran, kita sambung. Lepas nombor 4 ni, klik continue. Kita nak buat graph. Sambung je. Klik graph. Klik graph kat atas tu. Sambung je, tak payah buat semula. Tadi kita dah buat 1 sampai 4 kan. Sambung, klik graph. Okay, pilih line. Pilih multiple. Pilih summary, separate variable. Lepas tu pilih defines.
So kita masukkan ketiga-tiga variable bersandar kita, 3 tadi dalam line represent, dan kita punya IV kita jantina masuk dalam kategori exist, klik OK. Ini untuk dapatkan graph lah. So kita sampai step nombor 4 tadi. Ni kira macam step nombor 5 lah Nombor 5, klik graph, klik line, klik multiple summaries or separate variable, define. Masukkan ketiga-tiga variable bersandar dalam petak line represent dan variable bebas iaitu jantina ke dalam kategori exist, klik OK. Okay, cuba dapat buatkan graf ni juga. Ini jadual 6.1. 6.1. Kita ada kawan kita tak dapat masuk. Saya bagi link lagi sekali. Dia kata link yang kita bagi, kita punya yang masuk ni tak boleh nak masuk. Okey, ada 4 step ni yang baru masuk tadi. Siapa try kendian ni. Kita ada beberapa step. Yang pertama, klik analyze, klik GLM, klik multivariate. Kemudian masukkan ketiga-tiga variable bersandar ke dalam petak dependent variable. Sebab ni DV kita ada 3. Masukkan jantina ni kita punya IV, masuk dalam fixed factor. Okey, kemudian klik option, pilih jantina, masukkan dalam petak display mean for. Lepas tu pilih descriptive statistic dan homogeneity test, klik continue dan klik OK. Okay, bila dah selesai step 1, 2, 3, 4 ni ada kesinambungan dia. Lepas nombor 4 ni klik continue OK, kita klik graph pula. Okay, klik graph. Lepas tu pergi pada line, multiple summaries of separate variable, define. Lepas tu pergi step nombor 2, masukkan ketiga-tiga variable bersandar dalam petak line represent dan variable bebas jantina ke dalam kategori exist, klik OK. Kita ada 4+3, 7 lah semuanya stepnya. Okay, kita tunjuk kan yang dah buat tadi, ramai dah respon OK. Okay, ini result dia. Okay, kita tahu tadi jantina kita punya IV iaitu ada lelaki dan perempuan. So perempuan 143, lelaki 135. So kita ada 3 tadi. Kita ada DV, kita ada 3. Inferensi DV yang pertama. DV yang kedua adalah andaian. DV yang ketiga hujah. Memandangkan ada 3 DV, yang itu yang kita gunakan multivariate. Dan dalam kajian ini dia sesuai dengan MANOVA. Okey, jadi kat sini kita nampak inferensi lebih je dekat perempuan. Untuk andaian nampak hampir sama, seimbang, tapi dari segi point lebih pada lelaki. Dan dari segi hujah kita nampak perbezaan iaitu tinggi dekat perempuan. Jadi kalau nak lihat pada perbezaan yang jelas, inferensi terdapat perbezaan yang jelas. Banyak ni 101 dengan 94. Hujah pun terdapat perbezaan dari 103 dengan 96. Saya menjangkakan andaian tidak signifikan. Walaupun ada perbezaan, tapi perbezaan dia sangat kecil. Itu gambaran awal yang kita boleh nampak daripada result mean untuk 3-3 DV itu terhadap jantina. Okey, memandangkan kita buat ujian MANOVA, kita pakai box test. Kita akan keluar box test. So kat box test kat sini, okey, ada sedikit satu keadaan yang kurang elok lah, atau kurang senang lah.
kan? Yang mana result kita kat sini berbeza, iaitu kita dapat nilai yang signifikan. So kita cuba nak mengelak dapat result yang macam ni. Sebab nilai itu lebih kecil daripada 0.05. Target kita kena dapat lagi lebih besar, iaitu 0.05. Okay? Sebab tu dia lapor kat sini. Keputusan menunjukkan keputusan signifikan. Ini menunjukkan bahawa data terpesong daripada salah satu syarat kesamaan covariance. Keputusan ini perlu dilaporkan. Jadi nak menunjukkan bahawa dalam arti kata lain, kita punya data ni tak mematuhi ujian MANOVA. Okay, dalam kes ni memang akan ada masalah lah. Maksudnya ada masalah in term of kita punya result nanti. Masalah kat sini merujuk bahawa nak dapatkan signifikan yang banyak ataupun signifikan yang baik itu susah. Sebab kat sini nampak kat sini adalah sepatutnya nilai box test kita kena dapat kat sini adalah lebih tinggi. So ada apa? Okay, bila kita bincang jadi macam ni, kita kena tengok balik lah apa kelemahan kita kat sini. Dari situasi dekat sini lah. Bila dekat sini dah kadang-kadang kita mungkin merasakan bahawa analisis melihat pada jantina kepada ketiga-tiga ni mungkin ada yang kurang. Contohnya kalau ikut sampel dah besar lah. Tak ada isu kat sampel mungkin. Mungkin sampel kat sini mungkin masalah pemilihan 3 sebagai DV. Ataupun sebenarnya kita boleh tambah untuk jadikan satu lagi covariate untuk jadikan MANCOVA, ataupun sebenarnya tak perlu buat MANOVA. Buat ANOVA. Maksudnya jantina inferensi, buat ANOVA sahala satu. Jantina andaian untuk buat satu. Jantina dan hujah. Jadi kat sini kita nampak lah. Jadi sebab tu bila nak buat analisis ni kadang-kadang banyak faktor kita kena lihat dah. Benda yang kita rancang kadang-kadang tak dapat seperti apa yang kita nak. Jadi dalam kes ni kita kena tengok balik kenapa dia punya data ni memesong. Maksudnya tidak menepati ujian MANOVA. Tak apa, kita teruskan. Tapi maklumat macam ditulis di bawah ni, keputusan menunjukkan tak signifikan, ini menunjukkan data terpesong. Okey, keputusan ini perlu dilaporkan dalam kajian. Okey, bila kita dalam kes ni result untuk multivariate test kita memang kena tengok lah. So kita tengok dekat pilar trace, okey, jadual menunjukkan kewujudan kesan variabel bebas. Jantina. Okey, kita tengok jantina dekat pilar trace kat sini bernilai F dia adalah nilai F dia 5.367, degree of freedom dia berapa kat sini adalah 3. 3 dan 274. Sebab tu F kurungan 3274 sama dengan 5.367, di mana nilai P dia 0.05. Ini membuktikan bahawa jantina selaku IV akan mempengaruhi kepada ketiga-tiga DV tadilah. Maksudnya jantina laki perempuan. Laki perempuan, perbandingan laki perempuan berbeza dalam menggambarkan 3 DV tadi. Okey. Alright, kemudian kita akan keluar living test. Okey, walaupun living test tadi kita measure dalam ANOVA bebas untuk ANOVA, tapi untuk MANOVA dia keluar juga. Tadi kalau tengok dari segi box test tak okey. Tapi kalau kita tengok dari segi living test 0.05 memang andaian. Masalah dia dekat andaian sebenarnya. Masalah dekat andaian. Dekat inferensi dengan hujah okey. Dia dapat 0.033 dengan silap saya. Yang ni pun kita kena dapat lebih besar lebih besar. Lebih besar maksudnya andaian je yang okey. Minta maaf. Andaian je yang okey, tapi inferensi dengan hujah nilai dia lebih besar daripada nilai dia tu lagi kecil daripada 0.05. Jadi walau bagaimanapun laporan ini perlu dilaporkan lah. Jadi tunjuk kat sini lah bahawa box test pun ada isu, dekat living test pun ada isu sebab inferensi dan hujah melebihi 0.05. Jadi kita tahulah mungkin data ni kurang sesuai ataupun kita punya nak jadikan IV dan DV kita jadi kurang sesuai. Okey, last sekali kita laporkan kita punya ni spesifik jantina kepada ketiga-tiga. Ini test obvious saja efek. Table ni memang kena laporkan. So tengok satu-satu inferensi significance, hujah significance, tetapi andaian tak signifikan. Okey, jadi kat bawah ni ada R square. Macam mana nak baca R square? Okey, jantina kepada inferensi memberi kesan 0.032 sikit. Yang ni R square 0.00 langsung tak beri kesan apa-apa. Yang ni 0.02 sikit. Jadi dalam kes ni nak beritahu bahawa kajian ini jantina kepada ketiga-tiga ni satu kajian yang finding dia tak menarik lah. Sebab memberi kesan ni sangat sikit. 3%, 2%, tak ada persen langsung. So ini contoh satu kajian. Kalau kita lah, kalau saya, student saya, kajian-kajian macam ni yang kita kena lihat balik lah. Betul tak kita nak mengukur objektif macam ni? Betul tak nak mengaji hipotesis macam ni? Mungkin jantina bukan IV yang sesuai. Mungkin kena tukar jantina tu dengan perkara lain. Jadi dalam kes ni,
nak melihat inferensi, andaian dan hujah dan jantina, and walaupun ada perbezaan yang signifikan tetapi kesan dia jantina kepada ketiga-tiga ni adalah kecil sangat peratus dia. Okey, ni tak ada apa. Yang ni jadual dia. Kita tengok yang untuk yang tengah andaian flat. Tak ada beza antara lelaki dengan perempuan, tapi lelaki dengan perempuan ada beza untuk inferensi dan juga andaian dengan hujah. Andaian flat, inferensi dan juga hujah. Ini cara pelaporan dia lah, laporan penuh. Putusan menunjukkan bahawa wujud kesan jantina ke atas gabungan ketiga-tiga aspek kemahiran. Itu dari awal tadi. Berdasarkan hipotesis ini, pekaji menolak hipotesis melaporkan bahawa secara keseluruhan jantina merupakan faktor kemahiran berfikir. Ujian MANOVA berasingan menunjukkan perbezaan yang signifikan antara kedua-dua jantina dan kemahiran membuat inferensi dan hujah. Tetapi andaian tak ada. Okay. Alright, kita cuba pula buat jadual 6.2. Tadi 6.1. Kita masih lagi MANOVA. Ni cuma MANOVA kategori faktorial 2x2. Okay, nanti saya explain. Sambil-sambil kan kita buatkan, saya explain kenapa jadi 2x2. Seorang pengkaji melaksanakan kajian bagi mengenal pasti sama ada jantina dan pengkhususan akademik merupakan. So, berapa IV kita kat sini? IV kita 2. Tadi IV kita untuk latihan 6.1, IV kita 1. Kat sini IV kita 2. IV yang pertama jantina, IV yang kedua pengkhususan akademik. Merupakan faktor kepada 5 aspek kreativiti. Jadi kita ada 5 DV. DV yang pertama kelancaran, DV kedua keaslian, DV yang ketiga penghuraian, DV yang keempat keabstrakan, DV kelima adalah rintangan terhadap penutupan pramatang. Dalam kajian ini, sampel kita, N kita adalah 90, dipilih secara rawak. Okey? Okay, responden kajian ini gunakan sampel yang dah ada lah, Torrent Test of Creative Thinking. Okey, mana datang 2 darab 2? Okey, kalau nak baca faktorial 2x2 tu jangan tengok DV, tengok IV. So IV kita jantina dan pengurusan akademik. Jadi kalau kita faham 2x2, kenapa? Jantina ada lelaki dan perempuan. Itu yang 2. Kali 2, pengurusan akademik ni kalau kata 2, kita boleh agak bahawa pengurusan akademik ni mungkin sastra 1, sains 1. Bila pengurusan akademik pecah pada 2, contohlah sains social science, jantina 2, lelaki perempuan, jadilah faktorial 2x2. Okey, ini dia punya step. Data 6.2, ini langkah dia. Klik analyze, GLM, multivariate. Okey, kita masukkan DV dulu. Ada berapa DV? Ada 5. Kelima-lima variable DV tu masuk dalam dependent variable dan kita ada 2 IV iaitu jantina dan pengkhususan akademik masuk dalam fixed factor. Klik option jantina, pusat akademik dan gabungan jantina pusat akademik dan masuk ke dalam petak display min4, pilih descriptive statistik, homogeneity test, klik continue, klik OK. Okey. Kemudian kalau dah siap ni nanti kita pergi buat graph lah. Okey, graph. Klik line, multiple summary or separate variable define, masukkan kelima-lima kita punya DV dalam line represent dan jantina bebas, jantina dalam kategori exist, klik OK. Kemudian tadi untuk jantina, buat sekali lagi graf yang kedua, masukkan kelima-lima DV dalam line represent, kemudian variable bebas yang kedua iaitu pengurusan akademik dalam kategori exist, klik OK. Jadi kat graf ada 5 step, dekat kita yang kat depan ada 5 step. Jadi ada 10 step semuanya. Okey, cuba buat yang ni. Sebenarnya kita ni boleh refer slide lah seperti mana kalau macam saya, siapa yang laju, kalau slide ni tak bergerak, you all boleh refer slide yang saya share dekat WhatsApp tu. Jadi boleh follow juga. Contohnya you pakai notebook sekarang, pakai handphone juga, boleh refer handphone lah untuk step yang seterusnya. Mungkin saya lambat sikit, saya bagi ruang yang untuk sahabat-sahabat kita yang mungkin dia nak buat step by step, yang laju tu boleh refer slide. Sebab lepas ni cuma nak buat graf je. Graf satu untuk jantina dengan DV, satu lagi untuk pengurusan akademik dengan DV. Oh, Wan tak dapat bentuk graf tadi. Okey, tak apa Wan, kita cuba yang ni. Sama je, kalau dapat yang ni sama macam tadi. Try yang ni. Kita buat yang ni. Jadi rapat garis sebab tak masukkan semua tu rasanya. So kita kena masukkan semua. Macam ni kita akan masukkan ke semuanya. Jantina
dengan 5 DV, pengurusan akademik dengan 5 DV. Make sure lah macam ni. Masukkan kelima-lima tu dalam dependent variable dan masukkan jantina dalam pengurusan akademik. Tak apa Wan, kita cuba buat yang ni dulu. Kita buat yang latihan 6.2 ni. Okay. Sebab kalau kita nak patah balik, yang belakang tadi kesian lah sebab sahabat kita, kawan yang lain semua dah ke depan lah. So dah siap step 5 ni buat graf graf pun ada. Okay, dapat tak yang ni? Klik analyze, GLM, multivariate, masukkan kelima-lima dependent variable, masukkan jantina dan pusat akademik dalam fit factor, klik option, pilih jantina, pusat akademik dan jantina pusat akademik dan masukkan dalam petak display mean. Pilih descriptive statistik dan homogeneity test saja. Kat sini pun tak buat buat pair comparison yang compare mini facts tu. Kerana jantina 2, pusat akademik 2. Nak buat yang tu kena ada 3. Okay. Pilih deskriptif, pilih homogeneity, klik continue, klik OK. Kemudian sambung buat graf. Okay, sambung buat graf. Okay. Okay, klik graf, pilih line, pilih multiple. Okay, line, multiple kat sini jangan silap. Lepas tu summary of separate variable, klik define. Okay, masukkan kelima-lima variable bersandar dalam petak line represent dan variable bebas jantina dalam kotak kategori exist. Lepas tu klik OK. Buat lagi sekali pula untuk line represent untuk 55 DV dan untuk kategori exist untuk pengurusan akademik. So kita ada 2 graf, satu untuk jantina untuk 5 DV, satu lagi pengurusan akademik dengan 5 DV. Dapat ke? Okey, Siti dah dapat dah. Graf tu dekat sebelah analyze. Dia dekat atas. Yang kita apa-apa pun dekat atas. So tadi kan kita klik analyze. Sebelah-sebelah dia tu lah. Betul, saya dah klik graf tu. Okey. Tapi dia keluar apa case dengan variable. Apa dia? Dia tulis case dengan variable. Case? Case Okay. Dengan variable. Okey, sekarang ni kalau kita mula-mula klik graf. Okey. Okey. Step yang nak pilih. ada tulis graf kat atas tu kan? Ya. Saya dah klik. Lepas tu dapat pilih line. Line. Line tak dapat Lepas klik graf dia keluar apa? Yang dia punya grafik ke ataupun graf dia punya tulisan? Sekarang ni kita nak pilih jenis graf. Sebab tu kita klik graf, lepas tu nak pilih jenis graf kita line. Dia ada chart builder, ada graf. Kita pilih line. Bawah sekali graf tu ada legacy. Legacy dialog tu. Line, okay. Oh, dia ada legacy dialog. Okey. Ambil line tu pilih line. Dia tak kisah pun, tapi dalam contoh keadaan ni line yang paling sesuai lah. Okey. Masih ada. Okay, Megendran dapat dah. Okay, itulah mungkin tertinggal yang baru ni. Ada legacy dialog untuk dapatkan graf jenis line tu. Okay, yang lain siapa? Siti, Megendran dapat dah. Saya ingat Azrul pun dah dapat dah sebab dia dapat dah stage graph dah. Yang lain-lain okey. Saya tak dapat, insya-Allah lah. Kalau untuk kohort yang ke depan ni, kohort 20, memang kita akan buat hands on dah, tak ada nak buat online dah macam ni. Especially untuk analisis lah. Kelas analisis wajib untuk buat face to face. Tapi ada juga lah buat rakaman yang jauh-jauh.
Ya, tapi untuk course 19 ni yang terakhir lah yang kita akan buat secara online. Lagi-lagi khusus macam SPSS ni. Baik, kita tahu implikasi dia besar sebab dia seeloknya memang dapat jumpa depan-depan senang. Kan? Kalau ramai pun tak ada masalah. Ramai 100 orang, 100 lebih pun tak ada masalah kalau ramai-ramai. Tapi face to face lah. Sebab kita boleh tengok kan. Memang biasalah. Kalau tak kenal pun, kalau dah buat kelas analisis pun, hari tu semua orang kena kenal. Yelah, kita akan tolong-tolong lah. Siapa yang tak dapat, orang sebelah-sebelah tu tengok-tengok lah. Kan? Wan dah bantu dah. Wan siap ada buat screen apa? Kongsi screen untuk gunakan graf tu. Terima kasih. Okey, kalau tak ada apa-apa saya tunjuk result. Okey, tunjuk result. Okey, kita ada kita ada dua IV. Kita ada dua IV iaitu jantina dan Busan Akademik. So untuk jantina kita ada lelaki dan perempuan, lelaki 46, perempuan 44. Busan Akademik kita ada 50 sains, 40 sastra. Kita punya sampel kita adalah 90. Jadi dekat sini saya screenshot lah kan. Kalau dalam report lebih detail lah. So kalau dari segi kita punya aspek DV kita yang pertama kelancaran. Kalau kita tengok dekat lelaki dia lebih dekat mana? Sastra. Kalau perempuan pun sastra. Kalau kita tengok secara total pun dekat sastra. Jadi aspek kelancaran ni dia lebih kepada kalau lelaki dekat sastra, perempuan sastra, keseluruhan pun sastra. Okay, aspek yang kedua keaslian. Pun kita dapat tengok sastra untuk lelaki, perempuan pun lagi besar untuk sastra, total pun sastra. Jadi aspek ni lebih kepada pengurusan akademik dalam bidang sastra lah kalau kita tengok lelaki dan perempuan. Pun sama. Okay, sama juga untuk tajuk keabstrakan, pramatang. Kalau tengok untuk keabstrakan pun lebih pada sastra. Okay, kalau untuk pramatang pun lebih pada sastra. Jadi untuk topik ni, monopoli ni untuk bidang sastra lah. Okey, bila nak buat ujian MANOVA ni jangan lupa kita akan tengok juga box test. Lega sebenarnya kalau kita dapat result macam ni. Box test tengok signifikan dia besar. Lega lah, maksudnya kajian ini sesuai. Mematuhi ujian MANOVA. Sebab apa? Macam tadi tak matuhi. Nampak tak result dia? Tak signifikan. Jadi tak ada apa, tak darjah persen pun tak besar kan, kurang 5% impak dia. Okey, so kat sini kita lega sikit lah sebab awal-awal lagi box test dah tunjukkan green light yang bagus, iaitu box test kita adalah 0.235, iaitu lebih besar daripada 0.05. Maksudnya kajian ini mematuhi ujian MANOVA. Okey, dalam multivariate test ni kita tengok kat sini dari sudut jantina, signifikan dan khusus signifikan. Maksudnya kedua-dua IV kita adalah signifikan lah. Jarak di atas menunjukkan wujud kesan utama iaitu jantina. F, berapa degree of freedom kita? 5 dengan 82. Bersamaan dengan nilai F kita 5.65, di mana nilai P kita adalah 0.00, lebih kecil daripada 0.5. Begitu juga dengan khusus. F 582, 13.71, nilai P 0.0 lebih kecil daripada 0.5. Okey, terhadap kelima-lima variabel bersandar. Namun tidak ada kesan interaksi antara kedua-dua variabel. Jadi gabungan di bawah ni, gabungan kita tengok jantina dan khusus Pilatres ni tidak ada signifikan. Tapi kalau kita tengok jantina signifikan, khusus signifikan. Okey, living test juga keluar. Living test keluar. Jadi kat sini yang melebihi 0.05 kelancaran, tajuk keabstrakan dengan keaslian. Ada 3 yang besar ataupun lebih tinggi daripada 0.05, cuma dekat huraian-penghuraian dan juga pramatang nilai dia lebih kecil daripada 0.05. Tetapi secara keseluruhan merujuk pada box test tadi, dia adalah lebih besar daripada 0.05, jadi dia mematuhi ujian MANOVA. Okey, dari segi test orbital subject effect kat sini kita tengok satu-satu. Dari segi jantina semuanya signifikan kecuali ada 2 lah. Hasil penghuraian dengan tajuk keabstrakan dia tidak signifikan. Untuk IV yang kedua pengkhususan semua signifikan kecuali penghuraian dan juga tajuk keabstrakan sama. Jadi huraian dengan tajuk ni elok dekat jantina, elok dekat khusus dia tak signifikan. Okey, kalau tengok keseluruhan dua-dua tadi dah jelas dah tak signifikan. Memang betul semua tak signifikan. Kan?
Jadi kalau kita tengok R square, okey, tengok R square, A merujuk kelancaran, B merujuk keaslian, C merujukkan huraian, D dekat tajuk, E dekat peramatang. Tadi kita tahu ada dua yang masalah, iaitu huraian, penghuraian dengan tajuk. So kita tengok dengan C dengan D. Kalau tengok C dengan D, kesan yang tak besar. Cuma 2.6 dengan 4.8 lah. Kan? Tetapi untuk yang pertama kelancaran dapat 29.7 dengan 22.1. Agak baik kesan jantina dan pengkhususan. Dia kena baca dua-dua. Jantina pengkhususan mempengaruhi kelancaran 29.7. Jantina dan pengkhususan akademik dengan keaslian 22.1. Untuk huraian 2.6. Ini 4.8. Tapi untuk peramatang kesan dia 35.2. Paling tinggi jantina dan pengkhususan dalam aspek peramatang iaitu sebanyak 35.2. Maksudnya lebih baik daripada yang kita buat awal-awal tadi, ujian MANOVA. Okey. Alright, yang ni tak ada apalah sebab ni sama je, dia tunjukkan balik nilai min tu. Ini pun sama untuk pengursan akademik. Okey, yang ni untuk gabungan kedua-duanya. Okey, ini graf. Graf ni kita nampak lah kalau lelaki dengan perempuan, kita nampak kat sini mana lagi tinggi lah. Dari segi kelancaran, keaslian, penghuraian, abstrak, peramatang, berat dekat lelaki lah. Ni kalau dari segi jantina berat dekat lelaki. Okey, kepada graf untuk pengurusan akademik berat dekat sastra. Semua ni lebih pada sastra yang tinggi. Okey, ini cara pelaporan penuh. Okey, boleh Jom kita terus buat latihan lagi. Kita tak lari lagi. Kita masih lari kat MANOVA. Cuma tadi 2 darab 2, sekarang 3 darab 2. Okey, kajian ini melibatkan variabel bebas iaitu 2. Yang pertama adalah bangsa. Bangsa ada 3 iaitu bangsa A, bangsa B, bangsa C. Personality IV kita yang kedua, kita ada introvert dengan extrovert. Sebab tu jadi 3 kali 2. 3 kenapa? Sebab ada bangsa ada 3. 2 kenapa? Introvert dan extrovert kena ada 2. Jadi itu IV. Kita tak tengok DV lagi. DV kita tengok dalam kes. Seorang pekaji melaksanakan kajian bagi mengenal pasti sama ada bangsa dan personality, IV kita, merupakan faktor kepada 5 aspek. Jadi kita ada DV, kita ada 5 juga. Kemahiran pemikiran kritikal, kumpulan webmaster dalam sebuah organisasi pendidikan global. Dalam kajian itu seramai 57 webmaster dipilih secara rawak dalam semua webmaster syarikat tersebut sebagai sampel kajian. Okey, kita punya hipotesis, bangsa dan personality merupakan faktor pada 5 aspek kemahiran pemikiran kritikal. Jadi kita ada 2 IV dan juga ada 5 DV. Beza dia 3 kali 2 sebab 3 adalah bangsa, ada 3 bangsa, 2 adalah personality iaitu introvert dengan extrovert. Okey, step dia kat sini, sama juga lepas ni ada graf, semua ada 10 step semuanya. Klik analyze, klik GLM, klik multivariates. GLM, multivariate, masukkan ke 5 variable bersandar ke petak dependent variable. Dan masukkan 2 IV kita iaitu personality dan bangsa. Pilih option, masukkan personality, bangsa, display. Okey, kan kita ada bangsa ada 3 kan? Sekarang baru wujudnya compare manifacts. Okey, compare manifacts, pilih Ben Faraday. Di bawah kotak confident interval adjustment. Di bawah tu display, pilih descriptive statistic dengan homogeneity test dan juga okey. Sama je macam tadi, sama macam 2 kali 2, cuma beza kita ada 3 kat sini. So kita kena buat compare man effect. Pilih Ben Faraday. Kemudian kalau dah siap nanti buat graf sama macam tadi, buat graf untuk personality, masukkan semua DV dan juga personality, klik OK, lepas tu buat graf untuk bangsa pula. Okey. Cuba buat nanti kalau ada masalah beritahu. Ni kalau dah share ni. Kalau dah share ni, kalau guna SPS baru gambar dia lagi cantik lah. Lagi sharp lah. Dah apa? Dah matang dah SPSS. Dia dah upgrade dah. Graf makin cantik.
Okey, nanti bagi tahu dah siap bagi tahu. Okey, Siti dah siap dah. Okey, Megatron pun dah siap dah. Termasuk graf buat graf, ada 2 graf. Nanti graf tu buat untuk personality pun dia, satu lagi buat untuk bangsa. Tapi sebelum tu kena pilih kelima-lima lah, kelima-lima DV tu. Okey, kalau dah selesai ni buat graf ni graf. Okay, graph line multiple summary of spread variable define. Masukkan kelima-lima variable bersandar ke petak line represent, kemudian variable bebas personality dalam kategori exist. Ulang yang sama, klik OK dulu untuk kita buat untuk bangsa pula, kelima DV. Okay, dalam line represent dan variable bebas bangsa dalam kategori exist, kemudian klik OK. Okay, semuanya dah siap Okay, kita tengok result dia. Okay. Bangsa ada 3. Kat sini kenapa tak sebut katalah bangsa Melayu, Cina, India, mungkin sensitif. Jadi kita letak cover lah bangsa A, bangsa B, bangsa C. Cuma researcher je tahu bangsa A ni bangsa mana. Untuk personality tak apalah, memang 2 ni lah. Kita ada introvert dengan extrovert. Okay. Okay, kat sini yang pertama kita tengok nilai min lah. Kalau kita tengok untuk yang pertama, DV yang pertama untuk andaian. So kalau tengok ada 3 bangsa kat sini, kalau bangsa A dia lebih pada extrovert, bangsa B kepada introvert, bangsa C lebih kepada introvert. Betul lah, introvert. Jadi kat sini mungkin dalam kalau HR ataupun macam-macam lah cikgu ke, contoh kita nak cari kawan untuk anak kita ke, kan. Jadi dalam memilih ke, kan, jadi kadang-kadang bila pemilihan dari segi bangsa, mungkin kita memilih bukan bias, memilih untuk dapatkan personality. Kalau kita perlukan personality extrovert, mungkin kita pilih bangsa A, kan. Jadi kalau bangsa B dia strong dekat introvert juga, dekat introvert. Kalau bangsa C dekat introvert. Tapi kalau kat sini jelas bangsa kat A tu sangat strong dekat extrovert. Okay. Tu satulah. Itu kita ada 5 kan. Tengoklah DV semuanya, yang mana lagi tinggi, mana rendah nilai minnya. Okey. Kita nak tengok box test. Box test sangat tinggi. 0.9. Lega. Kenapa lega? Sebab mematuhi ujian MANOVA. Putusan menunjukkan putusan yang tidak signifikan. Ini menunjukkan bahawa data tidak memesong daripada syarat kesamaan covariance, iaitu variance sampel kajian bagi kelima-lima variabel bersandar merentasi kedua-dua variabel bebas kita, iaitu bangsa dan juga personality. Data kajian memenuhi ataupun mematuhi syarat ujian MANOVA. Jadi kita tengok ujian multivariate test. Kalau kita tengok ke sini ada 3-3. Kalau bangsa, significance, personality tidak.
Introvert dan extrovert tak, bangsa ya, bangsa A, bangsa B, bangsa C. Pasti personality tidak signifikan, tapi gabungan antara bangsa dan personality signifikan. Okey, kita tengok living test. Jadi living test kat sini cantik. Semua mematuhi. Ni buat tadi kan, buat test 0.9 kan. Living test pun tak ada masalah. Kelima dependent variable dalam living test mematuhi ujian MANOVA. Sebab lebih tinggi daripada 0.05. Okey, kita tengok test between subject effect. Table ni memang kena baca lah. So kita tengok dekat bangsa. Kalau tengok dekat bangsa, semua signifikan kecuali didaksi dan juga fakta penghuraian. Kalau kita tengok personality, tadi katakan personality kan kata tak signifikan kan. Tapi dalam tak signifikan ada juga yang signifikan, iaitu dekat inferensi. Jadi personality inferensi ni signifikan dua-dua lah. Dekat bangsa pun ya, dekat personality pun ya. Yang lain-lain dalam personality tak signifikan. Dalam bangsa pula semua signifikan, tetapi didaksi dan fakta penghuraian tu tidak signifikan. Okey, kalau gabungan kedua-dua, walaupun gabungan kedua-dua tadi cakap significance, tapi yang betul-betul signifikan cuma fakta penghuraian je. Kalau katakan gabungan. Okey, kalau kita buat pairwise comparison kat mana? Dekat tadi kita ada cuma kat sini tak nampak sangatlah pairwise comparison dia sebab dekat extrovert. Yang banyaknya pairwise comparison. Inilah jadi dia. Kalau kita buat pairwise comparison kalau ada dua je. Dia ada dua jadi macam ni. Dia seelok je pairwise comparison kena ada 3. Kan? Okey, multivariate ditunjukkan lagi. Kan? So univariate kat sini dari segi keseluruhan. Okay. Alright. Yang ini dari segi bangsa. Nampak cantik. Bangsa sebab ada 3 macam ni kan. Tapi ni dalam min. Okay, tengok pairwise comparison untuk bangsa. Itu sebab kenapa kita kena buat pairwise comparison untuk bangsa sebab 3 sesuai. Kalau tengok andaian dengan bangsa, ada yang signifikan, ada yang tak signifikan. Contoh bangsa A dengan bangsa C signifikan tapi bangsa A dengan bangsa B tidak. Dan ada yang signifikan dan ada yang tak signifikan. Walaupun secara keseluruhan tadi, kita melihat bahawa bangsa dan juga 5 DB tadi adalah signifikan. Okey, ini multivariate dia dengan invariates. So, ini bangsa personality. Okey, nilai mean dia. Okey, ini graf dia. Dan kalau kita tengok untuk perbezaan antara introvert dan extrovert. So, kalau kita tengok color, dekat introvert, dia strong dekat warna purple. Purple didaksi. Dan juga warna gold inferensi. Tetapi extrovert sangat baik dekat penguraian fakta, penilaian hujah dan juga pengenalan andaian. Kan? Jadi kalau nampak yang ketara, kalau extrovert dekat pengenalan andaian, introvert sangat strong dekat inferensi dan juga didaksi. Itu yang nampak strong lah. Okay, ini untuk bangsa. Bangsa A dia sangat strong dekat didaksi dan pengenalan andaian dan juga penilaian hujah, ada 3. Kalau untuk bangsa B dia strong dekat penguraian fakta. Bangsa C dia sangat strong dekat inferensi dan juga inferensi je. Inferensi yang warna gold tu apa? Inferensi. Inferensi cukup bagus untuk C. Bangsa B bagus untuk yang kuning, penguraian fakta. Selainnya semua dekat bangsa A. Okey, ini cara pelaporan penuh dia. Siti Haryanti, signifikan kalau nak baca result kita baca kurang daripada 0.05. Tapi nak baca prasyarat. Prasyarat baca kat mana? Nak baca dekat MANOVA, nak baca dekat box test. Dengan nak baca dekat living test tu, kita kena baca lebih besar daripada 0.05. Untuk prasyarat, box test dengan living test, kita baca 0.05. Lebih besar. Tapi nak baca nilai signifikan, kena kurang daripada 0.05. Data graf. Graf letak. Dia sebenarnya, graf bagus. Lebih jelas. Kalau tanya saya, kalau kita dah buat graf, sesuai tak letak graf dengan cek tempat? Saya galakkan. Rekomendasi lah. Tapi kena explain lah, jangan letak tak explain. Kena explain. Mungkin apa Siti Haryanti tadi mungkin dah banyak-banyak sangat nombor-nombor ni kan. Yang prasyarat tadi, yang pagi tadi kita buat
living test. Living test pun kena lebih besar daripada 0.05. Okey, nak buat box test pun kena lebih besar daripada 0.5. Itu syarat, itu prasyarat. Tapi untuk baca laporan akhir, kita baca table test of between tu, subjek tu, yang tu memang kena dapat kurang daripada 0.05. Okey, kita dah baru kita masuk repeat measure. Masih lagi manova. Tadi kita dah buat manova biasa. Ada satu IV je. Kemudian kita buat manova 2x2. Kemudian kita buat manova 3x2. Kan? 3x2 tadi bangsa dengan personality. Yang tadi 2x2 tadi jantina dan perusahaan akademik. Yang mula-mula tadi jantina. So kita dah buat 3 latihan untuk ujian manova sampel bebas. Sekarang ni kita buat ujian manova pengukuran berulang. Kalau masih ingat tadi, Mauchi test. Yang mana? Kalau nilai dia signifikan, kita akan baca Hume-Fels. Kalau tidak, kita akan baca Spaghetti Assume. Kita akan jumpa balik, cuma bezanya dekat berulang ni, kita gunakan lebih daripada 1 DV. Okay, ini kes dia. Seorang pengkaji meramalkan bahawa keadaan suhu memberi kesan kepada upaya menumpukan perhatian dan kemahiran imajinasi. Perhatian dan imajinasi. Sekumpulan pereka grafik di Institut Seni Reka Kota Kinabalu. Dalam kajian itu, sebanyak 135 pereka grafik dipilih secara rawak sebagai sampel kajian. Okey, sampel kajian diminta menjawab instrumen keupayaan menumpukan perhatian borang A dan borang P imajinasi. So saya beritahu tumpuan lah. Tumpuan borang A, imajinasi borang B. Dan pada keadaan biasa, bagi menapasi keupayaan menumpukan perhatian dalam kemahiran imajinasi mereka. Pereka-pereka grafik itu kemudian disusun mengikut 3 kumpulan berdasarkan skor keupayaan menumpukan perhatian dan kemahiran imajinasi. Subjek-subjek setiap kumpulan itu kemudian diagihkan pada 3 kumpulan sampel padanan secara rawak. Okey, yang setiap kumpulan itu daripada 45 lah. Semua sekali 135 kan. 45 campur 45 campur 45 jadi 135. Setiap kumpulan itu akan duduk di bilik suhu yang berbeza. Suhu 25 sejuk kan. 30 sederhana, 35 panas. Jadi kita nak ukur ada 2 borang, dia kena isi 2 borang. Dua instrumen. Yang pertama beri perhatian. Jadi duduk bilik 25 ni, dia dapat beri perhatian macam mana? Di borang B pula. Untuk eksaminasi macam mana? Jadi kita nak dapat jawapan akhir, sebenarnya untuk memberi penumpuan, elok duduk bilik sejuk ke, bilik sederhana ke, bilik panas. Untuk bereksaminasi, duduk bilik sejuk ke, sederhana dan panas. Jadi setiap responden tu perlu menjawab kedua-dua borang. Okey. Okey, jadi hipotesis dia suhu. Suhu lah sebab yang darjah dia. Suhu memberikan kesan kepada keupayaan menumpukan perhatian dan kemahiran eksaminasi. Jadi ada berapa DV kita? 2 lah. Beri perhatian dan eksaminasi. Yang kita nak measure sekarang adalah suhu. Cuma suhu tu berulang. Ada 3. Sebab suhu 25, suhu 30, suhu 35. Suhu tidak memberi kesan. Itu untuk hipotesis. Nah. So exercise ni kita buat 7.2, pakai data 7.2, ini step dia. Kita pakai repeat measure bukan multivariate sebab kita gunakan repeat measure kat sini adalah suhu. Ada 3 suhu. Klik analyze, GLM, repeat measure. Okay, kita type variable suhu dalam petak within subject factor name dan angka 3. Macam tadi kita buat type suhu, lepas tu angka 3. Ke dalam petak number of level, klik add. Kemudian klik measure, type label ketiga-tiga variable bersandar, tumpu dan imajinasi 1 demi 1 dan klik add. Lepas tu masuk kat sini. Okay. Lepas tu ada macam tumpu 1, tumpu 2, tumpu 3, imajinasi 1, imajinasi 2, imajinasi 3. Kan? Kemudian klik define. Kontras, dalam kotak kontras pilih repeated. Ini make sure kena repeated, lepas tu change. Okey, berubah jadi suhu repeated. Okey, klik continue, klik define, masukkan variable mengikut urutan, ikut subjek suhu, kemudian klik option. So kat sini kita ada 3 suhu, kena buat Benferrini, compare manufacture, pilih Benferrini, dekat di bawah kotak confidence interval adjustment, pilih descriptive, pilih continue, pilih OK. Ni ada sedikit kompleks sikit lah sebab kita ada 3 suhu tapi kita ada 2 DV kan. Beri penumpuan dan eksaminasi. Itu beza. Tadi kita buat pagi tadi yang berulang ada 1 DV je. Kat sini kita ada 2 DV. Sebab tu kat nombor 3 tu kita kena buat 2 kali. Type label ketiga-tiga variable bersandar, tumpu dan satu lagi dan eksaminasi. 1 demi 1, lepas tu kita add lah.
Tumpu 1, tumpu 2, tumpu 3. Maksudnya tumpu 1 menunjukkan suhu 1 lah. Suhu 2, suhu 3. Lepas tu eliminasi 1, eliminasi 2, eliminasi 3. Merujuk pada suhu 1, suhu 2, suhu 3. Okay, cuba buat yang ni. So kalau dah selepas ni kan kita dah boleh masuk yang terakhir lah. Kita akan masuk Mankova. Okay. Doktor yang measure tu, measure name tu. Nak tulis tumpu 1 ke? Tumpu 1, tumpu 2, tumpu 3. Tumpu 1 add, tumpu 2 add. Yap. Cuba buat Sekejap saya nak alih tengok ada graf. Okay, kita buat sampai sini je. Sampai 7 step je. Dapat ke? Panjang sikit kan. So awal-awal tu kalau salah, dia akan drag kat bawah lah. So nombor 2 tu kena set siap-siap, kena type suhu dan kita kena type angka 3. Okay, dalam petak nombor tu lah. Kemudian nombor 3 tu kena buat satu-satu. Untuk penumpuan ada 3 kan. Kemudian eliminasi pun ada 3. Okay, nombor 4 tu kita nak klik kontras. Okay, sebab ni issue kat repeated. So kita kena pastikan dia repeated. Lepas tu klik butang change. Make sure dia betul-betul berubah pada repeated. Klik continue. Kemudian kita define, masukkan variable mengikut urutan. Ikut suhu tadilah. Kemudian klik option. Yang ni kita nak buat compare min effects. Pilih suhu dan masukkan dalam petak display min4. Pilih compare min effects. Pilih band Fahrenheit di bawah kotak confident interval adjustment. Pilih descriptive statistic. Klik continue. Klik OK. Alright. Dapat ke? Doktor start dekat measure tadi tu lah. Okay, kat measure pelan-pelan. Okay. Tak apa, pelan-pelan. Tak apa, pelan-pelan. Okay, yang dekat atas dah buat betul. Kita pilih JLM, pilih repeat measure. Kemudian dah type suhu dan kemudian dah type angka 3. Okay, lepas tu klik add. Okay, settle dah bahagian nombor 2. So sekarang ni kita ada measure. Okay, kita nak tengok pada tumpuan. Dia ada mesti ada 3. Dia mesti ada tumpu 1, mesti ada tumpu 2, mesti ada tumpu 3. So yang tu macam mana? Sangkut kat situ kan? Saya sangkut dekat situ. So yang sekarang apa yang you buat dekat situ? Yang sangkut dia maksudnya you buat apa? You dah type dah tumpu. Saya type tumpu 1, saya tekan add, dia keluar this variable name duplicates another variable being created. Kalau tumpu add 1 kat bawah, saya cuba bayangkan versi baru ni. Okay. Cuba type tumpu, masukkan nombor 1 baru add.
Yang tu boleh. Kalau letak add boleh. Okey. Oh. Buat seterusnya macam tu. Ada add lah. Ataupun ada versi yang baru, tak payah tak payah letak nombor. Type tumpu dah add. Oh. Tumpu je. Cuba try type tumpu je, tak letak satu tumpu, add terus. Boleh? Lepas tu buat untuk berjenasi pula. Oh, tak payah buat 3-3 tadi tu. Tak payah. Dapat tak? Dapat. Okey, right. Itulah, dia ada versi SPSS beza-beza sikit. Okey. Oh, siapa komen ni? Megendren. Megendren pun cakap benda sama. Tak perlu letak 1, 2, 3. Dia auto nanti okey. Terima kasih Megendren. Okey, yang lain macam mana? Itulah yang tu yang kita bincangkan tadi tu. Saya risau dekat nombor 2 dengan nombor 3 tu. Nombor 3 especially. Kita ni lama nanti tak ada perbentangan minggu ni tak ada, minggu depan pun tak ada. Hopefully nanti minggu satu lagi tu boleh kita buat perbentangan lah. Sambil-sambil nak tunggu yang lain tu, ada masalah tak kalau kita buat perbentangan malam? Just in case lah, kalau siang tak ada orang, baik kita buat malam. So, kalau siang, kita biasa buat hari Ahad kan? Ahad siang. Kalau kita sekali-sekala kita buat malam boleh. Kalau nak buat lah. Kita nak buat Jumaat malam ke, Sabtu malam ke. Dia tak boleh lah Ahad malam kan. Ahad malam kita nak kerja kan. Jumaat malam atau Sabtu malam kita boleh buat perbentangan. Okay, yang lain-lain macam mana? Siti nampak okey, Megendren dah okey. Yang lain-lain macam mana? Sebelum saya tunjuk result dia. Okey, kalau dah semua okey, saya tunjuk result Okey, kita tahu penumpuan ada 3, tumpu 1, tumpu 2, tumpu 3. So kita ada imaginasi 1, imaginasi 2, imaginasi 3. So kalau tengok kat sini, kita tahu suhu ingat 1 25, 2 30, 3 35. Jadi kat sini satu kajian yang menarik lah. Sebenarnya kajian-kajian macam ni, siapa yang suka buat kajian sosial, ada masa yang sama kita blend juga dengan sains. Ni suhu ni sains lah. Contoh kalau kita katalah subjek memberi penumpuan. Apa subjek memberi penumpuan dekat sekolah? Matematik kan? Subjek apa yang berimaginasi? Seni. Seni kan? Perlukan berfikir karya-karya kan? Jadi untuk beri penumpuan, markah yang tinggi adalah tumpu 1. Bilik sejuk lah 25. Jadi maksudnya kalau kat sekolah tu, kalau dapat pasang aircon dekat sekolah, mungkin menjadi penumpuan kepada pelajar tu lebih tinggi. Nak belajar maths ke contohlah, belajar sains ke. Okey. Jadi semakin tinggi, semakin sejuk, tumpuan tu lebih baik, nampak? Tumpu 2 95. Jadi kalau bilik panas kurang dapat beri penumpuan. Kita tengok imaginasi. Bilik sejuk kurang. Bilik sederhana okey sikit. Tapi kalau duduk outdoor, kita panggil pendidikan seni lah, duduk luar sikit. 35 lah tu kan. Mungkin boleh berimaginasi. Jadi kajian ini menunjukkan bahawa untuk mendapatkan imaginasi yang baik, duduk suhu yang 35. Untuk dapatkan penumpuan, kena duduk bilik yang sejuk. Ini berdasarkan result pada min lah. Okay, kita keluar multivariate test kat sini. Sebab kenapa keluar multivariate test kat sini? Sebab kita buat berulangan. Jadi keputusan dapat ditunjukkan bahawa wujud kesan utama iaitu variable suhu yang signifikan iaitu F kita adalah berapa degree of freedom kita 4 dengan 41 sama dengan nilai F kita 108 yang mana nilai signifikan kita 0.00 lebih kecil daripada 0.05. Ini berarti secara keseluruhannya terdapat perbezaan yang signifikan antara kedua-dua variabel bersandar iaitu merentasi 3 suhu dalam variabel ni. Iaitu kita tadi apa? Yang kita punya memberi penumpuan dan juga bergimnasi. Maksudnya ada perbezaan yang signifikan.
Okay, lepas tengok multivariate test, tengok Mauchi test. Kenapa nak tengok Mauchi test? Sebab Mauchi test ni nak baca table selepas ni. Suhu hujan di atas adalah signifikan, iaitu P adalah kurang 0.05, menunjukkan bahawa penyelarasan nilai DF perlu dilakukan. Jadi, mendarab nilai DF dengan nilai epsilon Heun fact. Kita pun tahu kan, bila signifikan kena baca table seterusnya dekat Heun facts. Okay, tablenya kat sini. Jadi suhu kita tengok dekat Heun fact, dekat tumpuan. Okey, untuk tumpuan, untuk suhu Heun fact signifikan. Untuk beregiminasi pun signifikan. Nampak duduk baguslah. Maksudnya ternyatalah ketiga-tiga suhu tadi adalah signifikan untuk beri tumpuan, ketiga-tiga suhu tadi untuk eliminasi pun signifikan. Cara nak laporkan untuk tumpuan F sama dengan degree of freedom kita 1.47 dengan yang error dia adalah kat sini 488. Kan? Jadi 2 dengan 48 lah, 88, yang mana nilai Heun fact kat sini adalah 22,554, adalah nilai P kita adalah signifikan lebih kecil daripada 0.5. Okey, ini test obedient subject untuk kontras. Okey. Ini tak ada apa, yang ni pun tak apa. Okey, ini tengok pairwise comparison. Kenapa kita buat pairwise comparison? Sebab suhu ada 3 tadi. Cuba tengok tumpuan. Semua signifikan kan? Penumpuan memang betul. Kalau beri penumpuan, memang siapa, kalau bilik ada aircon, bilik pakai kipas, bilik tak ada kipas. Lebih kurang macam itulah. Memang beri tumpuan yang siapa duduk bilik aircon tu baguslah. Dapat beri tumpuan dengan andaian lah. Kan? Kemudian untuk eliminasi pun signifikan untuk semua. Semua signifikan. Memang betul lah untuk bereliminasi kalau duduk bilik, siapa lukis duduk dekat bilik, siapa yang lukis bilik yang sederhana dengan bilik yang dipasang aircon tadi dengan duduk di luar bilik. Jadi yang duduk luar bilik darjah tu lebih signifikan. Ini satu kajian yang menarik. Sebenarnya buat kajian ni, bila dapat buat satu kajian yang macam ni seronok tu kajian ni. Betul, suhu beri kesan pada tumpuan dan eliminasi. Jawab dapatan ni bukan dapatan main-main ni. Dapatan yang membuktikan jelas significance. Tumpuan dan eliminasi. Kalau kata sekolah nak pasang aircon, berdasarkan kajian ni, significance. Memang perlulah untuk tumpuan tertentulah. Tapi kalau untuk beri eliminasi tu, minta je dia orang keluar. Tak perlu duduk dalam kelas, melainkan hujan dan sebagainya. Okay, ini ada laporan penuh. Okay, selesai dah manova. Manova kita buat tadi yang satu hal, manova satu hala, tak ada manova satu hala kan. Kita panggil manova biasalah. Manova 2x2, manova 3 dari factorial 2x2, factorial 3x3. Kemudian kita buat tadi adalah ujian manova sampel berulangan. Okey, kita dah masuk dah yang terakhir iaitu Markova. Kalau faham tentang Markova ni, ada kewujudan faktor ketiga, C. Macam tadi yang pagi tadi, Ankova C, covariate. Faktor yang ketiga. Tadi sesi pagi tadi kita gunakan covariate dia adalah umur. Umur kan. Jadi kat sini kita tak tahu. Kita tengok latihan nanti. Apa faktor covariate atau faktor kawalan digunakan dalam mempengaruhi antara IV dan juga DV. Okey, kita pergi pada exercise 8.1. Okey. Seorang pengkaji yang bertugas sebagai nazir melaksanakan suatu kajian yang mengenal pasti sama ada jantina merupakan faktor kepada pengetahuan berhubung pengajaran dan pembelajaran berasaskan internet. Pembelajaran berasaskan internet. So, jantina merupakan faktor kepada pengetahuan dan keupayaan guru sekolah mengaplikasi. Ada dua lah, pengetahuan dan aplikasi. Okey, guru seramai 74 guru dipilih secara rawak sebagai sampel di daerah Batu Pahat. Pengkaji menyemak ciri-ciri demografi. Dan berarti bahawa kumpulan berkenaan terdiri daripada guru-guru yang mengajar di bandar dan luar bandar. So kat sini adalah lokasi sebagai covariate. Okey, jantina IV. Kita punya DV kena ada dua, iaitu pengetahuan dan aplikasi. Siapa yang jadi covariate kita? Dekat sini adalah lokasi. Sebab ada bandar dan luar bandar. Okey, hipotesis kita, jantina merupakan faktor kepada pengetahuan PBI dan keupayaan guru sekolah daerah Batu Pahat bagi mengatasi PBI dengan mengawal faktor lokasi sekolah. Jantina nak tengok mempengaruhi dari segi pengetahuan dan aplikasi dan juga dikawal oleh lokasi sekolah. Kemudian null kita, jantina bukan. Jadi ini merupakan tapi yang null bukan. Okey, kita ada step kat sini, ada 3 graf dan ada 4 arahan awal. Jadi kita ikut. Yang ini jadual 8.1. Okey, jadual 8.1 ada 4 step.
pilih analyze, pilih GLM. Jadilah pilihlah multivariate. Sebab ini bukan sampel berulangan, kita pilih multivariate. So DV kita ada berapa? DV kita ada tadi ada 2. Masukkan kedua-dua DV kita tadi dalam kotak dependent variable, masukkan jantina dalam fixed factors dan kita ada covariate. Faktor kawalan kita adalah lokasi, masukkan ke dalam covariate. Tak ada perkara kat sini, ada tiga perkara, semuanya 2. Jadi tak perlu buat Ben-Ferroni. Jadi klik option. Di bawah display, pilih descriptive and homogeneity test, klik continue dan klik OK. Kalau yang dah sesudah tu, boleh buat graph. Klik graph, line multiple summary separate variable define. Kat sini masuk kedua-dua, DV dalam line represent, masukkan jantina dalam kategori exist, klik OK. Tadi dah banyak dah buat latihan, mungkin you all pun dah tahu dah. Okay, kita buat 4+3, 7 step. Ini mudahlah kalau untuk sampel bebas tak banyak. Ni cuma nak susun je. 1 IV, 2 DV, 1 control variable. Kemudian settle dah. Kan? Okey ke semua? Ni dah exercise yang terakhir ni. Kalau tak silap saya yang terakhir ni. Untuk kita buat Mankova tu selesai lah. Lepas tu kan kita macam wrap up balik lah. Okey. Alright. Semua okey kan? Lepas tu kan kita explain balik. Kenapa dalam situasi mana dia penting untuk kita belajar untuk mengenali SPSS, mana yang kita kena tick, mana yang kita kena klik. Dan kemudian kita kena interpretasi. Tetapi ada satu lagi perkara yang penting. Kenapa, persoalan why tu. Kenapa kita nak buat covariate? Kenapa kita nak kena pakai 2 IV? Kenapa kita nak kena pakai 3 DV? Macam mana kita nak susun, nak jadikan hipotesis? Perkara itu yang kena bincang lah. Kita bincang kejap lagi. Okey, buat graf pula. Benda yang dah, kita tengah last kali kita buat graf. Kemudian kan saya buat interpretasi. Simple je ni, tak ada masalah. Sama macam tadi. Kita ada Ankova tadi. Yang ni kita buat Mankova. Kalau yang semalam survey, kita ada mediating dengan moderating. Cuma kita tak pergilah advance yang itu. Yang ni kita buat untuk Ankova dan juga Mankova. Ada faktor covariate atau faktor kawalan. Nak kenal dulu C. Ankova, C itu maksudnya covariate. Mankova, C itu adalah covariate. Okay, kita tengok result. Okay, jantina lelaki ada 37, perempuan ada 37. Cepat kita boleh kawal lah guru kan. Guru patut perhat. Boleh cari ni lelaki 37, perempuan 37. Tak ada alasan lah yang kita kata tak seimbang. Mana yang boleh buat, kita buat. So, kita dapat tahu result kat sini perempuan lagi baik dekat pengetahuan lah. Nilai dia tinggi 4.43 berbanding lelaki 3. Tetapi untuk mengaplikasi, keupayaan mengaplikasi pembelajaran pengajaran berasaskan internet tadi tu, yang paling tinggi lelaki. Jelas tu, 22. Memang ketara lah, aplikasi tu confirm signifikan. Beza jauh tu 22 dengan 8. Okay. Sekarang ni keluarlah ujian multivariate. Untuk lokasi tak signifikan. Sebab 0.07. Kita kena dapat bawah pada 0.05. Kalau tengok pilihan trace untuk lokasi tidak, tetapi untuk jantina signifikan. Dari segi lokasi tu bandar dengan luar bandar tak signifikan. Untuk dari segi apa? Pengetahuan dan aplikasi pembelajaran internet. Tetapi jantina ya. Jadi nampak ketara kan? Lelaki perempuan lagi-lagi dekat aplikasi. Okey. Kemudian kita tengok test of between subject effect. Tengok satu-satu. Jantina dua-dua signifikan.
Jantina dari segi pengetahuan sebab ada beza antara lelaki dengan perempuan tadi signifikan dan juga aplikasi juga signifikan. Okey, kita tengok R square kat bawah. Kan? Dari segi jantina dengan dikawal oleh umur. Kena baca macam ni. Umur pula silap, lokasi. Jantina dengan dikawal oleh lokasi, pengetahuan memberi kesan sebanyak 15.8. Jantina dalam mengaplikasikan PPI dengan dikawal lokasi 22.4. Masih tak cukup tinggi lah tapi okey lah. Kesan ni 15%, 22%. Tinggilah. Dekat sini jelaslah bahawa betul kalau kita nak melaksanakan PPI, ternyata jantina merupakan faktor. Dengan kita kawal memilih cikgu bandar dengan luar pandang ni juga memberi kesan. Kalau dari segi pengetahuan beri kesan 15%, kalau dari segi aplikasi 22.4%. Itu cara nak laporkan lah. So ni laporan penuh lah. Keputusan ujian menunjukkan secara keseluruhan wujud kesan variabel bebas. Jantina signifikan yang F, degree of freedom kita 270 dan kita nilai F kita 15.5 yang mana kurang daripada 0.05 signifikan. Terhadap pengetahuan dan keupayaan guru-guru sekolah daerah Batu Pahat mengaplikasikan pengajaran pembelajaran berdasarkan internet. Berdasarkan analisis pekaji menolak hipotesis, analisis seterusnya menunjukkan bahawa signifikan wujud dalam kesan jantina juga dalam kedua-dua variabel bersandar iaitu F 71 dengan 9.66 dengan nilai P dan aplikasi juga adalah kurang daripada 0.05 iaitu signifikan. Bagi variabel bersandar pengetahuan didapati skor minim guru perempuan mengatasi lelaki. Sebaliknya untuk aplikasi lelaki melebihi daripada wanita. Okey. Kemudian seterusnya boleh rujuk pada laporan ni lah. Okey, selesai sudah kita punya latihan hari ini untuk belajar tentang semua perkara. Tentang petang ni kita belajar tentang MANOVA. MANOVA kita pakai satu IV tadi jantina, kemudian kita pakai factorial 2x2. Masih lagi dalam sampel bebas kita guna jantina dan pengurusan akademik. Kemudian kita buat factorial 3x3 menggunakan 3x2 bangsa dan juga personality extrovert dengan extrovert. Kemudian kita gunakan sampel yang berulang tadi. Yang dari segi suhu, kita ada suhu sejuk, suhu sedang dan suhu panas. Kemudian kita last kali ni kita akan buat Markova. Yang mana Markova ni kita gunakan sebagai lokasi, sebagai covariate. Nak tengok dari segi jantina dan juga pengetahuan dan aplikasi dari segi pembelajaran berdasarkan internet. Pagi tadi kita mulakan, awal-awal pagi kita mulakan dengan t-test dengan ada satu data iaitu one sample ujian T, kemudian kita ada pair sample dan sampel bebas. Kemudian kita masuk ANOVA, barulah kita tengok keterkaitan antara IV dan DV dalam data. ANOVA satu hala melibatkan satu IV saja dan ANOVA satu hala ada sampel bebas dan sampel berulangan. Okey, kemudian kita masuk ANOVA dua hala dengan menggunakan dua IV. Okey, tetap ANOVA ni satu DV je semuanya. Okey, kemudian kita buat ujian SPANOVA yang mana ada dua IV, satu IV sampel bebas, IV kedua sampel berulangan, tetap ada satu DV. Kemudian kita tutup sebelum kita break tadi kita buat ANCOVA. Yang mana ANCOVA melibatkan covariate, kita ada IV dan kita ada satu DV. Dengan adanya faktor kawalan tu mengawal. Dan tadi kita buat exercise, kawalan ni adalah kita uji umur. Itu yang hari ini. Semalam kita dah belajar tentang asas perkara awal. Bila dapat je soal sidik, benda yang pertama sekali kita kena buat record dan kita kena transformkan. Okay, kemudian kita belajar tentang bagaimana belajar tentang buat deskriptif. Kemudian kita tengok dua maklumat. Contoh lelaki, contoh jantina. Jantina apa yang berbangsa Melayu, Cina yang kita buat cross tab. Okay, kemudian kita sambung, kita buat ujian normality, kita buang sampel. Kemudian kita buat ujian factor analysis, kita buang item. Dan kemudian kita buat Cronbach Alpha, ujian kebolehpercayaan. Kita buat analisis korelasi dan kita tutup dengan analisis regresi. Kalau sebut je nampak sekejap je kan, tapi kita melalui. Semua peserta hari ini dan semalam melalui proses mempelajari hands-on tentang analisis SPSS, banyak sekali latihan. Kalau saya secara personally, bukan hanya berkaitan dengan klik, tapi dalam minda kita kena ingat contoh-contoh ni. Dengan mengingat contoh, kita akan tahu, oh contoh hari tu kita buat SPANOVA yang ni. Dalam kes saya tu macam ni. Dia kena ingat. Macam belajar law lah pula kan. Kita tahu kes tak. Dalam kata lain, kalau siapa yang starting point dia hari ni baru buka betul-betul SPSS, bagi saya
cuba ingat contoh-contoh latihan ini supaya nak lebih faham. Lebih faham, lepas ni nak guna. Jadi ramai yang tak sedar sebenarnya. Dia tak plan pun hari ni. Dia memang nak buat korelasi dan regresi, tetapi akhirnya dia perasan, data kita ni nak buat ANOVA pun boleh, nak buat MANOVA pun boleh. Kan dia dah mula fikir, kita memang ada data demografi, boleh kan kita buat MANOVA. Jadi baru faham. Sama juga yang plan hari ni nak belajar T-test MANOVA, pergi join semalam, kita boleh juga buat kajian hubungan, boleh juga buat kajian korelasi regresi ni. Itu tujuannya. Jadi manfaatkan data. Tapi ikhlas saya cakap kita tak boleh nak letak macam-macam jenis analisis dalam kita punya tesis. Tesis hanya menunjukkan analisis yang menjawab kita punya hipotesis, research question dan objektif saja. Tapi kelebihan yang ke depan mungkin nak buat artikel lah. Boleh buat banyak artikel dan sebagainya. Jadi mematangkan kita, selama ni kita risau bila ada data, nak buat apa dengan data ni. Jadi sekurang-kurangnya hari ni nampaklah dengan contoh-contoh yang ada, saya mohon maaf mungkin contoh-contoh yang diberi itu tidak sama dengan bidang kita, tapi sekurang-kurangnya kita dapat mengaplikasi sejauh mana apa yang kita buat exercise hari ini boleh diadaptasi dengan topik masing-masing lah. Dan ini adalah asas. Kalau tanya saya asas, ini pun tak cukup lagi tau sebenarnya. Kan? Kalau saya sebut semalam paling tidak 5 hari nak cover asas. Tapi kalau tanya saya ambil yang kebiasaan orang laksanakan dalam kajian-kajian kuantitatif ni untuk 2 hari ni bagi saya memandai dululah. So maksudnya ada lagi, bukan tak penting, ada lagi macam-macam lagi ada. So kalau ikut saya sebenarnya kalau ada ruang dan waktu nak cover data secondary, kan kita pakai data secondary, macam semalam kita boleh buat logistic regression, banyak lagi. Cuma waktu yang terhad ni saya pun memang plan, memang kita akan tamat hari ni sampai MANCOVA dan semalam sampai multiple regression. Okay, kalau ada soalan nak tanya boleh tanya. Video ni saya minta maaf semalam lambat. Yang video untuk pagi tadi saya dah upload. Rasanya kalau saya check sekarang ni dah ready dah untuk video yang pagi tadi. Saya boleh share video pagi tadi. Cuma video petang tak boleh buat apa lagi lah. Sebab saya tak settle lagi. Saya ingat video dah ready dah untuk ni. Nanti saya share lah untuk yang pagi tadi. Okey, Fatihah ada tanya soalan daripada data yang sedia ada. Kita further up analyze MANOVA boleh penetrate journal Q. Okey, Fatihah macam ni. Dari segi analisis tak ada masalah. Analisis tak ada masalah. Bila nak penetrate journal masuk Q tu, dia akan concern siapa yang akan download artikel. Adakah orang akan download artikel disebabkan kita pakai analisis MANOVA ataupun lebih advance kita pakai SAM-PLS? Orang download artikel kita yang pertama adalah topik. Okey, topik. Kalau topik tu memang orang dah tak kaji dah, pakai SAM-PLS pun tak ada siapa lagi nak kaji topik tu. Contoh Blue Ocean Strategy, tak ada siapa pun nak cover benda tu. Jadi sampai bila-bila pun artikel tu tak dapat download. Jadi publisher akan reject topik yang macam tu. Okey, itu kena faham. Katakanlah topik kita tengah in sekarang, topik-topik yang banyak, orang pun masih ramai nak baca. Okey. Yang kedua, orang akan tengok bahawa apa yang boleh diambil. Saya baca artikel ni, apa yang saya boleh sedut, apa yang saya boleh ambil. Jadi kekuatan untuk paper Q ni adalah melihat kepada paper yang boleh di-adapt atau di-adopt. Contoh, Fatihah memasukkan item dekat appendix. Kan? Soalan-soalan yang kita nak buat tadi tu, kita letak kat belakang lampiran, ini item-item dia, ini soalan-soalan dia. Itu menyebabkan orang akan ambil soalan-soalan kita tu untuk kaji semula sama ada dia adopt ataupun adapt. Okey. Yang ketiga adalah yang berkaitan dengan kita punya artikel tu, sejauh mana kita bagi ruang seluas-luasnya orang akan cite. Kat mana orang akan cite? Okey, kebetulan kita punya finding, betul lah. Finding. Okey, selain daripada finding apa? Kita terlupa satu perkara, bukan di finding saja, iaitu dekat cadangan. Fatihah beritahulah, kajian ini boleh further untuk tambah lagi beberapa variable. Okey, hari itu kita buat ANCOVA, cadangkan buat MANCOVA. So, keupayaan kita mencadangkan secara matang lah. Jangan cadang mentang-mentang kajian ini buat kuantitatif, dicadangkan buat kualitatif. Mematangkan penulisan cadangan dengan adanya lampiran di belakang dengan topik yang masih in sekarang, bagi saya, publisher tak akan mudah untuk tolak paper kita. Itu faktor-faktor yang dilihat jugalah. Jadi kita tidak mengatakan tahap analisis itu membolehkan. Tapi kalau tanya saya lah untuk penetrate,
Soalan ni begini. Ada tak kes yang buat MANOVA masuk Q1? Saya jawab ya. Tanpa dipengaruhi dengan tajuk, dengan lampiran itulah. Ya. Boleh penetrate. Jawapan dia boleh. Boleh tak deskriptif penetrate Q? Boleh. Boleh tak Chromebus Alpha je? Student saya Chromebus Alpha je. Nilai reliability je. Boleh penetrate Q1, Q2. Boleh. Tapi tengoklah topik dia, apa yang dia bagi dekat belakang lampiran. Tengoklah bahagian cadangan macam mana dia tulis. Sebab pelajar akan ambil cadangan itu, akan dibawa cadangan itu masukkan dalam problem statement dia. Pelajar memang bermasalah untuk menulis research gap dengan problem statement. Jadi sebab itulah pentingnya kita tulis dekat bahagian cadangan tu. And student, dia nak good start, dia tak tahu nak mula kat mana. Sebab tu soal sidik kat belakang yang kita attach tu memudahkan dia. Itu menyebabkan artikel kita banyak view dan banyak download. Itu yang publisher akan pilih. Dan syarat untuk dapat Q yang tinggi adalah banyak citation. Macam mana nak dapat citation? Kena bermula dengan view dan download. Itu strategi dia lah. Jadi Fatihah pun faham lah kan. Strategi dia lebih kurang macam tu. Tapi kalau soalan dia boleh penetrate? Boleh. Boleh share contoh paper? Ni kena cari sama-sama lah. Kadang-kadang saya punya documentation ni memang out sikit. Tapi boleh cari. Boleh cari. Walaupun paper-paper yang macam saya kongsikan semalam kan. Ada buku yang pasal kuasa eksperimen dan sebagainya. Memang dari segi citation, kita anggap benda ni sangat lama. Sebelum kita merdeka lagi, MANCOVA ni dah apply dah. Sebelum kita merdeka lagi. Jadi mungkin dari segi bilangan itu, tengok bidang lah. Kalau macam MANCOVA ni, bukan disebabkan tak popular, mungkin dah ada alternatif software yang lain yang mirip juga buat benda ni. Dan sebenarnya MANOVA ni guna Excel pun boleh. Guna Excel boleh. Saya tak ada pula buku tu. UUM ada jual satu buku, cover dia warna merah. Dalam tu kalau you nak belajar buat ANOVA, MANCOVA, korelasi dengan regresi tu memang boleh gunakan Excel tanpa gunakan SPSS. Tapi adalah kita kata minimum requirement lah kan. Dia tak boleh nak check macam ni kan, dapat nilai signifikan, dapat tengok nilai living test, Mauchi test, dia longgar sikit yang tu. Kalau soalan Fatihah kata boleh. Jadi kalau yang ada artikel dia, kita usahakan. Kalau ada nanti saya share dekat grup. Okay, yang lain-lain ada soalan untuk sesi penutup kita hari ini? Ada soalan? Tak rugi konsep dia lah. Dan kat sinilah pentingnya kadang-kadang kan kita nak tulis data, nak tulis artikel dan sebagainya, ini penting lah. Banyak yang kita boleh buat tadi. Boleh buat artikel T-test. Data yang sama boleh pakai ANOVA. Macam-macam tu. ANOVA sahala, dua hala, sampel bebas, berulangan. Boleh buat ANCOVA, boleh buat SPANOVA. Tambah satu lagi DV, boleh buat MANOVA. Boleh buat MANOVA 2x2, 3x3, 2x3. Boleh buat MANCOVA. Padahal artikel yang sama, data yang sama tapi boleh pusing-pusing. Jadi sebab tu orang kata orang kuantitatif ni, kalau ada data kuesioner ni, sampai pencen pun tak habis buat artikel. Sebab dia pusing. Lagi-lagi demografi kan. Kita bincang tadi tak banyak demografi tadi. Umur, jantina, apa tadi? Lokasi, banyak lagi. Jenis pekerjaan boleh tengok. Apa lagi kalau kata demografi? Dari segi pengalaman, tahap pendidikan, kan banyak lagi kan? Lagi banyak soalan demografi kita tak sedar kan. Kadang orang tanya, banyak sangat tanya demografi. Tapi sebenarnya demografi tu boleh menzahirkan banyak artikel. Okay. Tapi kita tengok relevance lah. Tengok relevance tadi lah apa nak tengok kan. Tengok dalam konteks lah. Masa yang kita tengah fikir. Macam saya suka bidang sains. Kalau sampel, kalau ni dapat kelulusan etik lah. Saya suka tengok darah. Saya suka darah. Darah O macam mana. Tadi tengok jantina kan. Orang darah O, darah A macam mana sifat pemikiran kreatif dia. Kan. Jadi tengok darah, tengok rambut kerinting atau rambut lurus. Tengok tangan kanan, tangan kidal. A few yang kita kata dalam bio punya spek lah. Bio punya spek lah. Bio spek ni kita ambil jantina dengan wanita ni kan. Tapi banyak lagi yang perkara yang kita boleh tengok lah. Jadi banyak perkara-perkara itu boleh diuji juga. Kan. Kalau macam orang yang macam kita, macam kawan saya lebih biotek lah. Dia kata tengok ILEO dan sebagainya. Macam saya cukuplah tengok darah pun dah. Sebab kita boleh tanya kan, darah jenis apa, dia boleh tick darah apa. So kita boleh analyse kat situ. Kan.
Banyak sebenarnya dalam kajian eksperimental ni memang seronok kita boleh kaji macam-macam. So jadikanlah exercise yang kita buat ni sebagai good start lah, starting point untuk kita meneroka topik-topik yang lain sebenarnya. Okay, ada soalan yang lain-lain sebelum kita tutup je kita punya ini? Ya saya. Nak bagi nak minta sedikit pandangan doktor lah untuk SPSS version ni, sebab berdasarkan pengalaman yang tadi, yang 2 hari ni saya guna yang beli dekat Shopee kan. Jadi macam saya buat yang doktor bagi tahu tadi tu, macam yang ada 2 hala. Biasanya yang saya alami masalah dekat option. Sebab option tu dia tak keluar. Saya tak boleh pilih dia punya homogeneity tu, ataupun dia ada nama lain. Dia macam ni, sepengetahuan saya, kalau kita ni install ataupun install SPSS yang kita kata bukan set original ni, contoh ataupun SPSS trial. Kalau kita ada cuba trial punya SPSS, ada bahagian-bahagian tertentu tu memang unfunction. Itu saya kena cakap juga. Jadi macam tadi kan beli kat Shopee kan, saya memang tak ada pengalaman beli software kat Shopee dan saya tak tahu sejauh mana dia punya tahap reliability dia ke boleh percayaan itu. Jadi kalau tengok kes Rosina tadi, kalau Rosina pakai versi 27 atau 28, kawan-kawan kita kat dalam ni pun pakai 27 28 juga kan, contoh kan. Jadi masing-masing dapat benda tu, ataupun mungkin lah kita ambil positif je kan, mungkin Rosina perisian tu okey, tak ada masalah. Mungkin bila kita menggunakan approach jarak jauh macam ni, gunakan zoom kat sini, mungkin ada beberapa bahagian yang mungkin kita terlepas pandang, ataupun yalah kita pun first time buat, ada bahagian-bahagian yang teknikal yang kita silap. Dan mungkin arahan saya dekat slide ni mungkin tak sama seperti versi yang baru. Jadi sebenarnya kita kena meneroka juga, kena explore. Okey. Saya punya advice adalah Rosina kan, kalau macam Rosina tanya kat saya pun nak ulang kaji kan. Saya bila sebut ulang kaji ni, saya belajar kat YouTube. Saya pun type lah SPSS versi 28, saya nak belajar apa. Jadi kalau kata saya sampai sekarang memang YouTube ni memang guru saya lah. Sampai kawan kata, Fazli ni kau belajar kat mana? Malu kau nak cakap, kau belajar kat YouTube. Oh ya ke? Bagi link. Ni kau belajar kat mana ni? Guru mana kau belajar ni? Dekat Indonesia je guru tu. Imam Ghazali nama dia. Lepas tu saya bagi link. Jadi apa yang saya kongsi tu apa yang minimum yang saya adalah. Maksudnya bukan minimum, maksimum yang saya adalah. Mungkin yang lebih-lebih tu mungkin kekurangan saya, kelemahan saya dalam menyampaikan ilmu ni dengan keterbatasan kita dari jarak jauh ni. Tapi itulah Rosina kena pertimbangkan juga, mungkin ada isu dekat perisian tu. Tak mustahil perisian itu adalah lengkap ataupun tidak lengkap. Kan? Macam untuk yang sekarang ni dia macam versi 27 yang semalam okey. Advance. Semalam pun macam ada jugalah benda yang macam paywave tu memang tak keluar table dia. Lepas tu untuk dapatkan dia living macam kes puan ni, saya rasa macam kes puan ni macam trial tau. Memang kalau kita ambil yang trial, memang ada part yang tak dapat buat. Macam tu lah. Pernah ada saya pun pening. Itu masa beli kat Shopee, tak ada yang kalau kat Shopee kan ada komen-komen kat bawah kan, okey ke apa ke, tak okey ke kan. Kita tengok murah je kita beli kan. Kena explore jugalah. Kalau Puan Rosina duduk kat mana rumah? Melaka, Alor Gajah. Oh, Melaka. Saya kalau dekat UPSI ni, yang saya lah, kalau dekat UPSI ni student saya ni, saya minta, yelah kalau nak beli mungkin kos lah kan. Saya pesan dia pergi kedai komputer. Pergi kedai komputer biasanya kita panggil Taman U lah. Dekat sini pun ada Taman U kan, Taman Universiti. Kat situ sebut je saya nak install SPSS, bayarlah RM10 macam tu. Kan. Yang tu yang quite okay lah. Cuma kat Melaka saya tak tahulah, mungkin ada tempat-tempat yang kadang-kadang pergi dekat kedai komputer lebih baik sebenarnya. Okey. Biasalah dekat kedai komputer dekat dengan universiti lah. Mesti ada. Ada tapi saya tak dapat nak tu lagi. Saya dapat tahu ada boleh beli dekat doctorate
support tu ada yang Dia ada bagus, ada lah, jual. benda tu. Itu yang original lah. Yang original. Original tapi package yang kita kata group lah. Group package ada price dia murah sikit. Dia license tu license share lah. Kalau license individu mahal sikit. Tapi okey, group pun okey juga. Okey. Itu yang ori Okey. lah, itu yang ori lah. Yang doctorate sampai grip tu saya kenal doktor Kak Nita. Kak Nita tu kira memang semua okey. Semua okey. Yang tu original. Cuma dia cara nak cut cost, dia buat cara group lah. Pembelian secara bundle ataupun secara group supaya cost tu dapat direndahkan. Okey. Okey, Doktor. Okay, kalau ada setengah universiti tu memang bawa notebook. Macam kat universiti saya ni tak dapat lah, kesian lah. Macam staff pun berebut. Okay, siapa nak buat staff bawa, tahu-tahu habis. Jadi limited lah. Saya tak tahu lah, mungkin ada setengah universiti yang bawa je notebook kita, nanti dia akan install. Mungkin ada universiti yang macam tu kan. Kalau tempat saya memang limited lah. Memang dia buat iklan, tahu-tahu dah habis. Padahal bawa sejam. Telefon dah habis dah. Dah ada limit dia kan. Doktor, dekat UiTM ada, tapi untuk pensyarah itu pun dia limited guna dalam kawasan universiti je. Oh, dia ada kontrol macam tu. Susah lah. Kita mobile susah lah. Saya tanya dengan SB kan, saya kata ada tapi kena duduk dalam, tapi untuk pensyarah je. Masalah juga. Tapi jarang lah. Itu sebab kita benda tu bukan online. Bagi saya sebenarnya dia limited user. Limited user, bukan ada. Maksudnya kalau duduk kat lab memang kena duduk kat lab lah. Tapi kalau install ni bagi saya tak ada masalah. Selagi bila you dah install, you duduk mana-mana pun tak ada masalah. Baik, ini tak ada kaitan dengan apa kita kata wifi ke apa tak smart. Once you dah install, dia boleh guna dah. Cuma dia control dari segi time lah. Kadang-kadang dia ada 5 tahun ke apa dan sebagainya. Okey, Doktor. Terima kasih. Sama. Okey, nanti video saya bagi kan. Siti Haryanti beli kat Shopee, dapat satu testi ni. Shopee okey je kan. Mungkin kena share Shopee yang mana, mungkin banyak versi kat Shopee kan. Okey. Alright. Saya tanya sifu-sifu saya lah, tanya Dr. Syam ada bab sini SPSS. Dia pun kata saya pun pakai versi 14. Kata saya up sikit lah, kata Dr. Syam, saya pakai 16. Dia gelak lah. Itulah student-student sekarang pakai 27, 28, hebat-hebat. Kita pakai 14, 16 je. Tak ada masalah setakat ni. Kalau buat benda yang basic-basic ni pakai 14 ke pakai 16 tak ada masalah. Cuma itulah bila nampak kali ni lagi ketara lah. Dia punya penangan 27 ni lain macam sikit kan. Tengok graf dia dan sebagainya. Mungkin macam saya pun kena ambil ikhtiar juga untuk mengupdate saya punya versi SPSS dan juga slide ni lah. Kena ada buat 2 version slide lah. Slide untuk versi lama dengan versi yang baru. Okay. Okey, kalau tak ada apa-apa saya mohon maaf mohon maaf semaaf-maafnya atas kekurangan dan kesilapan dalam menyampaikan 2 hari ini, khusus malam untuk siri 1 dan siri 2. Saya ada hutang lagi 2 kan. Saya ada hutang nak bagi video untuk pagi tadi dengan petang ni, nanti saya share. Jadi tengoklah video ni, simpan link tu, ataupun kalau kata lupa kan, pergi je dekat saya punya YouTube tu, Pakcik Under Construction tu, type je SPSS, ataupun analisis kuantitatif, jumpa je. Okay, nanti kita boleh tengok balik lah. Mungkin lah. Macam saya pun tengok kat YouTube, jujur lah. Kalau saya mengaji kat YouTube pun, kalau macam ini dengar sekali, terus faham, dahsyat lah. Saya sendiri pun, yang bagus kat, kalau video ni boleh undur-undur balik kan. Undur-undur balik, jadi boleh dengar balik. Jadi kadang-kadang kena dengar 2-3 kali baru dapat. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Semoga apa yang kita dapat hari ini dipermudahkan, dapat lebih faham, dapat terus berjaya untuk apply dalam bidang kita dan juga data kita sendiri nantilah. Dan semoga dipermudahkan. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Terima kasih.